azim. Rabba, Tuhan itu ialah Tuhan yang Rabbal Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arasy yang hebat. Kenapa kena sebut arasy? Kalau kita dengar dalam sujud sejadah kan bagi kita ada sebut perkataan arasy. Tengok contohnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Nampak? Banyak kalau kita baca Allah beristiwa. Allah beristiwa di atas arasy itu. Dia ada cerita dia. Bila kata Allah cipta langit bumi, Allah beristiwa di atas arasy. Selepas Allah siap cipta 7 lapis langit, Allah beristiwa di atas arasy. Kenapa kena relate balik kepada arasy? Kenapa kena relate balik kepada arasy? Dan perkataan yang Allah pakai, dan Allah beristiwa. Apa beristiwa itu? Kalimah dia istawa itu. Okey, sekejap. Apa yang saya nak sebut dia melibatkan 3 benda. Ini yang nak sebut sekarang ni. Dia terkeluar topik sekejap. Sebab tu Nabi Allah suruh dia cerita dekat manusia, cerita pasal anak Nabi Adam. Pasal nak cerita nama anak Nabi Adam, 2 orang yang buat korban, dia sangkut dengan semua benda. Antaranya macam yang saya nak sebut sekarang ni. Berhenti saat anak Nabi Adam tadi letak sebelah, cerita pasal Nabi Adam dapat moh dia dulu. Siti Hawa moh kepada anak 2 orang tadi. Nama dia Siti Hawa. Hawa dicipta daripada Adam. Adam Nabi sebut dalam hadis Siti Hawa daripada tulang rusuk. Hadis yang sama Nabi kata tulang rusuk paling besar duduk di atas sekali. Saya kata tak pernah ada orang cerita pasal perubatan orang datangkan dalam bentuk Al-Quran, sedangkan itulah sumber utama yang cerita pasal kita. Kalau kita nak tahu pada sesuatu, tuan-tuan nak tahu kamera, tuan-tuan nak tahu semua, tuan-tuan kena buka buku manual dia. Tuan-tuan kena baca buku manual dia, baru tuan-tuan tahu nak update tuan-tuan punya iPad. Kan tuan-tuan tak baca buku manual, ikut kawan lah. Dia picit juga, aku nak picit dulu. Dia tekan dulu, aku pun tekan dulu. Nak buat screenshot ke apa semua nak buat, ni tahu kan nak buat macam mana? Tak tahu, dia kena baca, kena tekan dua tu, butang makan dengan butang bawah tekan sekali. Tekan lama-lama dia restart. Itu iPad. So nak dapat macam mana nak tahu ni? Dia kena tengok iPad punya manual book, guide book. So you all nak operate orang. Buku manual apa? Bukan buku anatomy. Dia Quran tu. Quran tu yang akan cerita satu-satu. Sebab for example, maaf, saya akan cakap. Saya bukan doktor, tapi sebab saya pegang dengan kalimah Nabi kata, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada man intamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Aku tinggal kamu 2 benda. Dan kamu tidak akan sesat sampai bila-bila selagi kamu pegang dengan semua ni, kamu tak sesat. Mana dia apa? Kalau kamu jadi ustaz, kamu pegang Quran dan Sunnah, kamu tak akan sesat. Kamu ibu bapa, kamu pegang dengan Quran dan Sunnah, kamu tak sesat. Kamu ketua, kamu pegang dengan Quran dan Sunnah, kamu tak sesat. Kamu doktor, kamu pegang dengan Quran dan Sunnah, kamu tak sesat. Kamu nurse, ada yang nak pingsan tak? Boleh dia kata, Allah Quran dan Sunnah, tapi sini asyik tak lain. Apapun kita kalau letak Quran dengan Sunnah di hadapan, kita tak sesat. Orang kata bukti dia ustaz, okey, saya cerita. Sebagai contoh, seingat saya lah, sepanjang isteri saya cerita kat saya berkongsi ilmu perubatan dia, sepanjang saya bertanya kepada doktor, dan saya yakin tuan-tuan mungkin boleh membenarkan perkataan saya. Kalau saya benar, kalau saya salah, tolong perbetul saya. Apa dia? Appendix. Dan kebanyakan doktor akan nasihat kalau boleh buat. Tapi saya nak sebut kata kalau kita kata buat, kita bercampur dengan ayat Quran. Ayat Quran Allah sebut, Rabbana ma khalaqtaha zabatilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan, ma khalaqtaha, tidaklah Tuhan itu menciptakan zabatilan, setiap benda itu sia-sia. Jadi kalau kita beritahu pada orang, kamu nak operate orang, kalau ni lebih kuat, yang ni dia tak apa ada function saja, kita melawan. Tapi orang lancar dalam medicine, kalau boleh benda ni buat. So kalau kita benda ni tidak ada buat. Sedangkan kalau saya ingat pengetahuan kecil saya daripada pembacaan dan saya konsult dengan beberapa orang doktor,
Di situ tempat probiotik. Probiotic is for your body. Antibiotic is killing something else. If I'm not mistaken. Orang ambil buku kita, dia tukar tuan. Dia tukar buku perubatan, dia bagi ubat-ubat yang tak. Tuan-tuan baca dan tuan-tuan rujuk. Saya letak Quran dan Sunnah di hadapan saya untuk menjadi filter kepada buku yang saya baca. Allah sebut tidak ada sia-sia. Macam mana seorang orang yang ni kita boleh kata benar ni, kalau boleh buang dia tak ada apa-apa. Mustahil. Okay. Itu sebagai contoh. Dalam tahun ini tadi, bila kita sebut kata Nabi sebut dan Allah sebut kata berkaitan benar-benar macam ini, saya nak bagi kepada semua orang, kita tak pernah pegang vision kita baca doa itu, sedangkan doa itu Nabi baca dan Nabi sebut Arash itu kerana bila sebut Arash, Allah istiwa atas Arash. Arash itu milik Allah, sebab itu dia boleh beristiwa di atas Arash dalam keadaan. Tuan-tuan cuba tengok macam tuan-tuan duduk atas bos kita, ada bos dia dan ada si bos kita ambil kereta shop sikit. Tuan-tuan cuma ada sebiji Lamborghini yang baru untuk apa tahun apa. Lamborghini yang lalu apa. Orang perempuan tak tahu apa kita bagi Myvi semua. Okey, contoh Myvi satu Myvi. Kata let's say satu Myvi yang lama orang buat Myvi itu sah dan berhenti depan hospital. Orang semua pakat tertarik tengok Myvi. Tiba-tiba ada satu orang budak-budak dia main dekat Myvi itu. Dia angkat wiper Myvi itu. Dia angkat wiper Myvi itu. Uish, budak ni boleh sentuh Myvi orang. Tiba-tiba tuan-tuan main dekat orang yang kata, uish, budak tu sentuh Myvi orang. Kita kata, bukan dia sentuh kereta tu. Dia tidur dalam kereta tu. Oh, tak pasti mah, kereta tu dia punya. Nampak? Ayat kita mesti macam tu. Pasal apa kita guna perkataan dia tidur dalam kereta tu? Pasal apa kata kereta tu dia punya. Dia boleh tidur, dia boleh makan, dia boleh buat apa saja dalam kereta tu. Macam kita lah, iPad kita. Orang tengok ada iPad atas tu. Orang tu ini iPad siapa? iPad kamu ni iPad 4 ni. Ui, lawa ni. Tiba-tiba main satu orang, dia kata main iPad tu. Kita ambil dia tu, lempar iPad tu atas kursi. Ui, lempar macam iPad tu. Aku bukan saja lempar, duduk pada kita orang. Lalu tengok, iPad tu punya. Nampak tak ayat dia? Tengok. Maaf, saya bawa benda ni kerana ini melibatkan akidah. Akidah ni dia penting. Jadi dengar elok yang ni jangan khilaf. Yang ni tak boleh akidah, tak boleh khilaf. Dia dengar je. Sebab hari ini orang mula kata dekat kita, tuan-tuan, Ustaz mengajar mereka, tuan-tuan, Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan kita. Allah ada kaki, tapi kaki Allah tak sama dengan kita. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Dia kata begitu. Tangan Allah di atas tangan manusia. Nampak Allah sebut Allah ada tangan, tapi kena ingat tangan Allah tak sama dengan tangan kita, tuan-tuan. Bahaya akidah macam ni. Dia tak ajar kita membayangkan Allah. Allah ada tangan, Allah ada kaki. Perkataan istiwa tadi itu, istiwa maknanya duduk, tuan-tuan. Jadi dia kata Allah beristiwa di atas Arash, maka mereka katakan Allah duduk, tuan-tuan. Macam mana duduk? Macam tuan-tuan duduk. Ada bukan duduk macam kita. Bahaya. Saya ini saya kata saya bagi bekalan yang dipegang kuat. Besok kalau tuan-tuan nak panggil siapa main berceramah, ustaz nak panggil siapa main berceramah, berarti kalau jenis cakap macam ni tuan-tuan dah ada bekalan. Jangan marah, jangan bergaduh. Kita tu pegang dengan bekalan kita. Pasal apa? Dia ajak kita untuk tengok Allah. Oh, Allah ada tangan. Saya tanya tuan-tuan dalam bidang perubatan, tuan-tuan memang pandai. Ada tak tangan sering daripada yang lain? Ada tak benda yang selain daripada yang lain yang kita pakai tangan? Orang kata ustaz tangan kursi. Tak ada orang pakai tangan kursi ya. Tangan robot ustaz. Dia okey, tapi tangan robot pun mesti macam ni. Ada tak benda yang selain daripada tangan ni orang tersebut? Bila saya kata tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan bayangkan tangan kita nak bayang macam mana? Mesti ni ya, mesti tak kan? Jadi bila kata Allah ada tangan, boom, mata kita dah boleh nampak dah macam mana Allah punya tangan. Bahaya. Sedangkan kita baca surah Qul Allah tu kan Allah kata ayat-ayat yang ketiga tu kan, wal ayat akhir walam yakul la
Tuan baca. Tak ada sama dengannya. Jadi kalau orang berhabaq macam ni, saya main kat tuan, saya nak sebut satu benda. Bila kata Allah duduk di atas arash beristiwa atas arash, maksud kata abang macam tadi. Kalau arash pun Allah boleh istiwa, nak apa kata arash tu milik Allah. Kalau arash yang besar itu milik Allah, takat kita ni memang milik dia. Baru minta dekat Allah yang ada arash dulu sembuhkan kawan ni. Sebab kawan ni pemilik Allah. Dia kata, Ustaz, kalau orang bukan Islam, orang tidak, dia tak ada nanti. Doktor baca apa kat saya? Saya dengar baca-baca mantra. Mana tahu ini bukan mantra. Yang ni lagi dahsyat dalam mantra. Tapi kalau nak belajar, asyik balang dulu. Itu cara kita dakwah. Okey. Kemudian orang sakit mata sebagai contoh. Kan orang lain betul mata saya sakit. Tak pernah orang pegang, doktor pegang mata dia. Kalau lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, kalau lelaki-perempuan pegang pakai gula. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman illa shifaa fasatubsir wa yubsirun fabasaruka yawmal hadid. Hadis sahih Nabi baca dekat Sayyidina Ali masa mata Sayyidina Ali sakit, Nabi baca, Nabi tunggu, Nabi tiup baik mata Sayyidina Ali. Saya tak tahu kan haji nak titik dalam mata kan. 2 kali 3 kali sehari pun tak buat picit bekok api, tak buat sebenarnya. No, saya bawa benda ni bukan sebab apa. Sebab saya nak kita lain daripada orang lain. Kita orang Islam, kita kena bawa dengan Islam yang kita ada. Saya buat dekat seorang jemaah haji itu. Dia main dekat saya nak salam dekat saya. Biasalah kita bila orang buat haji, kita perlu, kita suka untuk dapat keberkatan haji dia tu. Tanah badan-badan dia tu kena tanah haram, pipi peluk dia. Bila pun kata, jangan Ustaz, mata saya sakit. Saya letak tangan saya pegang pipi dia. Saya baca doa tadi, saya bertengkar sekejap. Sekejap dia balik dia mata cerah. Kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kenapa tinggal yang ini? Jangan tinggal. Yang ini hadis sahih. Jangan tinggal. Pakcik makan lambat, tapi jangan lupa baca bismillah yang bagi sembuh Allah. Tuan-tuan, kalau saya tanya soalan ni, tuan-tuan boleh jawab? Jawab ya atau tidak aja? Ya atau tidak aja? Orang yang sakit ramai yang semayang, ya atau tidak? Ya. Orang yang sakit ramai tak semayang, ya atau tidak? Tentang itu. Sebab itu saya kata hospital, tempat kesihatan adalah tempat turunnya barakah. Sebab kamu membantu menyelamatkan nyawa manusia. Tetapi di mana barakah itu? Sebab orang yang sakit semua tak semayang, barakah hilang dari badan. Ya. Kan UM kan UM rasanya UM, rasanya yang ada perubatan UM kan, UM ada kan, perubatan rasanya UM dibuat kajian, out of 100% 90% orang sakit tak semayang. Maknanya apa? Kalau ada 10 katil, 9 tak semayang, seorang saja semayang. Kalau ada 100, 90 katil tak semayang, 10 katil saja semayang. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, itu debat kita, saya nak tuan-tuan tolong ambil inisiatif. Biasa kita tanya, Pakcik dah 3 kali dah main hospital ni. Pakcik semayang tak bila balik? Bila tanya macam tu, dia akan jadi sana doktor, dia tengok dulu kat ni ustazah belum nikah betul. Tak betul. Kita tak tanya dia pasal dia tak semayang, dia sakit betul lah sampai sudah. Macam tanya, pakcik semayang tak pakcik? Tak semayang. Pakcik kena semayang, yang semua Allah pakcik makan ubat Panadol 1 tung, saya pegang pakcik
pun tak baik. Pergi kat katil, tengok orang sakit. Tengok sakit dalam tak. Pakcik Zohor tadi semayang tak pakcik? Tak semayang. Tanya orang tu, Zohor tak semayang. Dalam report tu buat, saya report tu manusia yang buat kita ni. Tak ada salah yang tulis Zohor tak semayang buat apa. Salah kan dalam report tulis Zohor tak semayang. Excellent. Pakcik main asap tak kan? Contoh. Asap. Pakcik asap pakcik semayang tak? Tak semayang juga. Tulis asap tak semayang. Apa? Maghrib, saya nak tanya pakcik, pakcik semayang maghrib tak? Pakcik jangan tak semayang maghrib tak? Pakcik semayang tak? Pakcik tak semayang. Pakcik nak mampu. Tak pun kata pakcik, kalau pakcik maghrib pakcik tak semayang juga, saya letak misi bagi jarum besar. Ni ya. Cung pakcik dulu. Itu orang tu. Dia tak semayang tak? Semayang wajib. Kalau disebabkan tuan-tuan berjalan cakap pada dia untuk semayang, hasil daripada setiap percakapan kita, setiap orang yang sakit itu semayang, selama mana dia semayang dalam dia sakit, Allah lipatkan kali ganda dia punya pahala. Semua pahala itu dikalikan 20 pada orang yang bagi nasihat pada dia. Doktor yang bagi nasihat dia dapat. Ibadah tuan, dia tak semayang. Aku saya harap he is a criminal. Dia tak semayang, dia ada depan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahu. Tapi aneh dia tak apa lah, tak payah lah. Tuhan sudah doa lah. Tak payah lah. Salah lagi dia buat rumah batin depan tu. Takkan rumah. Jenuh. Nampak? Saya bagi contoh. Sebab semua mulai daripada Islam. Jadi bila kata-kata macam tu, okey, cerita kepada semua orang. Okay, cukup cerita kata itu, cukup kita masuk berita 3 dalam orang dan ada usia. Bila kata-kata macam tu, 2 orang anak Nabi Adam ini lahir daripada mak mereka Siti Hawa dalam keadaan kembang-kembang. Kemudian dalam keadaan macam tu, pasangan ataupun perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah kahwin secara silam. Abang dengan kakak kembar ini kena kahwin dengan adik mereka. Abang yang lelaki kahwin dengan adik perempuan kembar, adik perempuan kembar kahwin dengan kakak kembar abang dan itu. Tetapi kata apa nama Qabil bila dia tengok Ikrimah lebih cantik daripada adik dia Layuza, maka kata Qabil ini tidak adil. Ada orang kata ini dan 30 ini tidak adil. Dia tak syok. Tak mau. No juga kahwin dengan. Oh tak boleh dihukum. Tak mau. Putus. Sabar dia. Esok hari yang ditetapkan atas bukit ini persembahkan korban anda. Siapa korban dia yang Allah terima, maka dia boleh pilih dia nak kahwin dengan siapa-siapa sahaja. Setuju? Setuju. Okey. Balik. Siap. Titik. Huraian. Nota kaki yang kedua. Kenapa korban? Pasal ini azan tukang tak kat tukang tak bisa. Saya tahu lah boleh. Kenapa korban? Okey, dengar ini kekeliruan yang saya nak jawab bagi semua orang. Pasal kalau saya cakap tuan-tuan, dari korban dengan akikah lebih baik orang Islam lah. Ada saya kata tu ini kekeliruan. Jadi saya nak jawab. Korban dipersembahkan dalam bentuk ibadah. Akikah dia sebenarnya ibadah juga, tetapi dalam bentuk kegembiraan sebab boleh anak. Korban tak ada sebab menyebab. Semata-mata nak menunjukkan kata diri ini Allah punya, maka kita buat korban, dia ibadah. Jadi bila ibadah, orang bukan Islam tak boleh. Kalau akikah kegembiraan, jadi orang Islam pun, orang bukan Islam pun boleh faham. Akikah gembira sebab boleh ahli keluarga. Korban tak boleh. Orang kata ustaz, kalau yang tulang-tulang tu orang tanam-tanam semua, yang tu boleh buat dan boleh tak buat, tak apa. Jangan sampai dikorek atau sampah dan sebagainya. Kata ya Allah, sejak bila doktor dah
tukang jaga sampah ni, betul kau apa dalam sampah tu? Bukan, aku ambil tulang kita, apa? Tak, yang ni boleh buat, boleh tak buat. Sebab yang buat kenapa? Kerana ini daging yang mulia. Sebab kita buat ibadah, maka kita tanam dia. Takut anjing gonggong dia, pergi makan tempat lain pula. Nampak tak? Yang tu yang orang tua-tua takut. Tapi boleh buat tak? Boleh. Tak mau buat tak? Tak apa, tak jadi masalah. Tak payah sampai begitu. Sekarang saya tanya sekali lagi, daging akikah boleh tak orang buka Islam sekarang? Kalau daging korban, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pandai X. Habis dah jurang selesai. Habis ada? Sambung. Maka pada hari yang ditetapkan, Qabil yang bekerja sebagai petani, dia bawa dia punya, orang kata ustaz mana ustaz tak kata petani, percakapan saya ini saya ambil daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun, ketika menceritakan tentang bab korban ini. Jadi ambillah Qabil itu, dia punya bijirin-bijirin tanaman-tanaman, dia letakkan di dekat bukit yang ditetapkan dengan keadaan yang tu semua tu dah nak expired. Lagi 2-3 hari nak expired kata tu. Dia letak banyak, dia letak. Dan dia tunggu awal-awal. Dia seorang nak kahwin kan, mesti siap awal. Tak siap awal, dia pulang balik. Adik dia lambat yang bernama Habil itu. Tunggu. Habil lambat sampai. Bila Habil sampai dia tanya, adik siapa lambat? Adik dia kata, abang, tadi masa aku angkat kambing aku, sebab adik dia adalah peternak. Aku angkat kambing aku yang aku bawa korban kepada Allah. Bila aku angkat saja, tengok aku jalan 2-3 langkah, nampak ada sekok lagi kambing yang lagi sehat dan lagi baik daripada kambing ni. Aku letak kambing ni, aku angkat yang tu. Elok aku angkat yang tu, aku jalan nampak ada lagi bagus. Aku letak yang tu, aku ambil yang tu. Aku angkat yang ni pula. Elok aku nak keluar, ada lagi besar, aku letak, aku angkat lagi. Jadi sampai aku nak keluar ni abang jenuh, aku dah mengangkat satu-satu. Aku nak ambil yang terbaik untuk Allah. Ini yang aku dapat ilmu sah. Aku letak untuk Allah. Dua-dua dah bersedia, maka turun malaikat. Bila malaikat turun, malaikat ambil korban Habil, iaitu kibas yang zibhan azim, sembelihan yang besar itu azim. Tadi kita sebut azim besar sembelihan itu. Ambil dan bakar yang Qabil. Bila Qabil nampak dia punya terbakar tu yang dalam ayat Quran dia sambung tadi, dia kata apa? La aqtulanna, jaga adik aku bunuh. Titik huraian tentang kaki yang ketiga. Korban yang besar tadi Allah ambil. Tuan-tuan, saya nak tanya, tak apa saya pergi sentimental macam ni, slow, steady. Kan tuan-tuan, lepas dia ambil nanti dia akan buat macam ni. Lepas dia buat macam tu, tuan tanya Isap dia. Tuan-tuan ada mana? Sentimental okey ya? Kita boleh pun. Sebab apa kalau tuan-tuan rasa macam tu, tuan-tuan silakan, tak ada masalah. Itu tandanya malaikat banyak. Jadi dia rasa semua malaikat payung dengan saya, dia tidak. Jadi kalau kita nak tahu malaikat banyak, kamu nak kita cari tahu. Oh, malaikat penuh. Oh, malaikat penuh. Kita tahu. Okey, sambung. Jadi dia kata macam tu, saya nak mulai. Sembelihan yang besar tu Allah ambil,